مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وهي لنا من أمرنا رشدا أما بعد. Yang dihormati para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, para pelajar muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah taala. Pada malam ni kita dapat bersama-sama berkumpul bagi meneruskan pengajian kita STAM berkenaan dengan pengajian madah mustalahul hadis. Jadi insya-Allah malam ni kita akan teruskan bacaan kitab. Jadi untuk maklumat semua, kitab yang akan saya gunakan sepanjang pengajian insya-Allah kita akan gunakan kitab Mukhtasar Syahad Al-Fahmi fi Fahmil Hadis Al-Muqarrar Asy-Syahadah Ad-Diniyah Al-'Aliyah Al-Maliziyah yang telah saya ringkaskan menjadi bentuk taqniyatu fi qalibil soal wal jawab yang alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustaz Ashraf Wajdi insya-Allah. Ustaz Ashraf insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita akan gunakan kitab yang dah diringkaskan dalam bentuk Mukhtasar Syahad Al-Fahmi yang mana mudah-mudahan memberikan gambaran asas kepada kita bagaimana untuk kita menjawab di dalam peperiksaan dan sekaligus kita mendapat gambaran ataupun kita boleh tasawurkan bagaimana kita nak lebih mahir dengan apa yang kita dah hafal dan insya-Allah berkekalan di dalam ingatan kita. Dan saya akan guna untuk mustalah hadis yang berbentuk PDF yang semuanya dah dihantar di dalam grup. Terus boleh buka dan lebih baik untuk dicetak, di print di mana-mana tempat supaya lebih mudah untuk kita buat dhabit yang mana dhabit ini sangat penting. Dr. Aiman Al-Akiti hafizahullah taala mata'ahum bisihatin wa afiyah, beliau menyebutkan yang beliau ambil daripada para alim ulama yang mana dikatakan apabila sesebuah kitab itu gelap maka sebenarnya ia terang. Namun apabila kitab itu terang maka ia gelap. Yang dimaksudkan dengan gelap itu terang, terang itu gelap adalah gelapnya kerana dhabit yang banyak dibuat di dalam kitab. Bermakna kalau kitab kita ini ditulis sampai penuh dengan nota-nota, maka itu akan memberikan kemudahan dan terang kepada minda seseorang itu untuk murajaah semula apa yang dah dipelajari. Namun kalau kitab itu terang, bermakna dhabitnya tidak ada, catatan yang dibuat tidak ada, maka itu akan membuatkan gelap pemikirannya untuk mengingati semula apa yang telah dipelajari. Baik, insya-Allah kita teruskan. Saya tengah menunggu rakan saya yang lain untuk bentangkan slide. Jadi kita tunggu sekejap sebab saya bimbang kalau misalnya ada yang tak tahu nota yang kita gunakan, jadi kita tunggu sekejap. Baik, alhamdulillah dah ada slide. InsyaAllah kita akan lihat pada halaman yang ketiga. Ya, pada halaman yang ketiga kita akan terus pada hadis yang pertama. Jadi jangan bimbang kitab yang kita guna ni, yakni nak kata kitab pun tak tahu nak cakap macam mana. Mudah-mudahan memberi manfaat yang mana ianya telah disemak oleh guru saya Al-Fadhil Ustazah Fatimah Hajah Fatimah binti Yin dan juga disemak oleh Al-Fadhil Ustaz Imran Nik daripada seingat saya beliau merupakan pentadbir di Mahat Muhammadi Perempuan dan masing-masing mengatakan alhamdulillah boleh digunakan, namun
daripada sisi saya sendiri, saya ingin maklumkan yang kitab ini tetap akan ada kekurangannya. Bukan kitab Fathul Mubdi ini, kitab Fathul Mubdi tak ada kekurangan. Yang kekurangan itu pada kitab yang telah saya ringkaskan jadi bentuk soalan jawab ini, kerana ada perbahasan nahwu yang tidak dapat saya masukkan kerana memikirkan tidak tahu macam mana nak dimasukkan dalam perbahasan. Kelemahan saya sendiri. Baik, jadi kita teruskan kepada bacaan hadis. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair faqala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, maknanya dalam sesi yang pertama, siri yang pertama dahulu, yang seperti mana yang ditekankan oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Khairul Azharuddin bin Margilan hafizahullahu ta'ala mata'um bisihatin wa afiyah. Beliau menyebutkan bahawa apabila membaca hadis, pastikan di hujungnya kita menyebutkan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita membenarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita boleh juga menyebutkan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan kita menyebutkan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkemungkinan matan yang kita baca itu ada kesalahan. Matan yang kita baca itu ada kesalahan yang tidak mengikut kepada matan yang asal. Mungkin kita baca itu yang terdapat kesalahan, padahal matan asal tidak ada kesalahan. Maka dengan sebab itu kita menyebutkan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dia tidak betul kita katakan menjadi pembetulan kepada kesalahan kita tadi. Sebab kita dah nisbahkan seperti apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus. Yang pertama, hati makna kalimah al-atiyah al-Islam khair. Jadi, baik, sebelum kita masuk pada tajuk al-hadithul awal, saya letakkan di situ stam 2021. Maksud stam 2021 itu adalah bermakna soalan ni, hadis ini, soalan-soalan ini telah keluar pada tahun kami exam. Ya, pada tahun kami exam dan rakan-rakan seperjuangan saya yang lain. Inilah soalan yang keluar pada tahun 2021. Saya letakkan stam 2021 ini supaya memberikan maklumat bahawa kepada generasi yang ketiga stam untuk ambil maklum yang hadis ni dah keluar. Tapi bukan bermakna untuk pandang kita katakan tak ambil perhatian tentang hadis ini, tapi tumpu kepada hadis-hadis yang lain yang belum masuk peperiksaan. Itu saya tak nak. Ini saya maklumkan sekadar berita gembira sahaja. Untuk kita tahu, oh hadis ni dah keluar, maka aku kena tumpukan juga takut-takut keluar balik. Takut-takut keluar balik. Baik. Jadi, hati makna kalimah al-atiyah al-Islamu khair. Yakni apa yang dimaksudkan dengan al-Islamu khair. Jadi, dalam peperiksaan memang akan ditanya tentang ma'anil mufradat. Jadi memang kena hafal. Tapi mereka takkan tanya ma makna mufradat Islamu khair. Apa mufradat dia? Tak ada macam tu, dia tak tanya. Maka dia akan jadikan dalam satu bentuk ayat yang mungkin pada fikiran kita tidak sedar itu rupanya jawapannya. Sampai peringkat macam tu. Kita kena ingat kita dah di diploma. Stam ni dah di peringkat di diploma. Baik, apa itu ayul Islam yang khair? Yang membawa maksud Islam yang paling baik. Jadi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang paling baik itu mana satu? Mana satu Islam yang paling baik? Ayul Islam yang khair. Itu maksud dia. Baik. Pendek aja. Yang kedua, man ar-rajul madhkur fil hadis. Siapakah lelaki yang disebutkan di dalam hadis ini? Bermakna siapakah sahabat yang bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayul Islam yang khair? Siapa? Jadi pendapat yang pertama mengatakan yang bertanya itu adalah Abu Dzar. Yang pertama itu menyatakan yang bertanya itu Abu Dzar. Adapun pendapat yang lain mengatakan itu adalah Hani bin Yazid walidun Syuraih. Baik. Persoalannya perlu hafal dua-dua? Jawapannya lebih baik hafal dua-dua. Kerana soalan qil, soalan ra'yun, pendapat-pendapat dia memang akan ditanya, namun tidaklah hampir ke semua soalan. Tidaklah sampai ke semua soalan. Namun perlu dihafal
perlu difahami, perlu dihadamkan, masukkan ke dalam jiwa. Jadi kita dah ambil maklum yang bertanyakan soalan tentang ayul Islam yang khair kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Dzar, dan ada pendapat yang lain mengatakan Hani bin Yazid walidun Syuraih. Baik. Soalan pertama, soalan kedua ni tolong tambah catatan, saya terlupa nak letak. Dua-dua soalan ni dah keluar pada tahun 2021. Kedua-dua soalan ni. Baik, soalan yang ketiga. Mal farqu bainal fadl wal khair? Ini pun dah keluar pada tahun 2021. Baik, apa perbezaan di antara fadlun wal khair? Baik. Jika dilihat di dalam buku teks yang kita gunakan, silibus kita yang baru, memang ada didatangkan hadis yang lain. Ya, ada didatangkan, diurutkan hadis yang lain yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalu ya Rasulullah ayul islami afdal? Mana satu dalam Islam itu yang afdal? Mana satu dalam Islam itu yang afdal? Qala man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Siapa yang kita kata sesiapa yang tidak menyakiti orang Islam baik dengan lidahnya dan dengan tangannya. Itu maksudnya. Ini boleh tengok dalam buku teks nanti. Bahkan boleh rujuk dalam PDF yang lain. Maknanya yang ni Rasulullah disoal tentang khair. Hadis yang lain Rasulullah disoal dengan afdal. Mengapa boleh berlaku perkara sedemikian? Itu nanti kita akan sentuh dalam soalan yang lain. Jadi persoalannya, apa beza di antara afdal dalam Islam dan khair dalam Islam? Itu persoalan yang nak ditanyakan di dalam soalan yang ketiga. Apa beza dia? Baik. Maka yang diletakkan oleh musannif, yakni Syekh Al-Alim Al-Allamah Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-fadl bermakna dengan makna kathratus thawab, dengan makna banyak pahala, banyak ganjaran yang Allah berikan, fi muqabilatil qillah, yang mana berlawan dengan sedikit, banyak lawannya sedikit. Wa huwa minal kamiyah, dan ini kita katakan seolah sebagai wa huwa minal kamiyah ni dia daripada sudut kuantiti. Tu mak. Ianya daripada sudut kuantiti. Sebelum saya terang lebih dalam, kita masuk dulu khair, nanti baru kita akan nampak dengan jelas apa beza dia. Baik, kita masuk al-khair pula. Bimakna naf, dengan makna manfaat, fi muqabilati syar, yang berlawan dengan keburukan, wa huwa minal kaifiyah, dan ia daripada sudut bagaimana. Daripada sudut bagaimana. Baik. Apa beza dia? Al-fadl itu berkaitan dengan kuantiti pahala. Adapun berkenaan dengan manfaat, ianya berkenaan dengan bagaimana. Tu kena ingat istilah tu. Bila sebut al-fadl, kuantiti. Bila sebut berkenaan dengan al-khair, itu adalah bagaimana. Jadi, sebab itu ada di dalam hadis yang lain, di mana untuk diberikan contoh tentang fadl. Contohnya adalah salatul jama'ati afdalu min salatal fadhi, salatul jama'ati afdalu min salatal fadhi bisab'in wa 20 darajat. Yang mana solat jemaah itu lebih baik daripada solat sendiri, yang berapa banyak ganjaran yang Allah berikan? 27. Bisab'in wa 20 darajat. Masya-Allah. Maka itu fadl yang mana Allah berikan. Itu hadis sebenarnya. Hadis itu Rasulullah maklumkan yang Allah akan berikan 27 ganjaran pahala kepada orang yang melakukan solat berjemaah. Pengkhabaran kuantiti itu ada. Adapun berkenaan dengan khair, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khaira yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan uji dia. Masya Allah. Nampak? Bagaimana itu? Kebaikan yang dia akan dapat, dia akan diuji. Begitu juga dengan hadis yang lain. Berkenaan dengan hadis Allah Sayyidina Muhammad. Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Bagaimana kita nak dapat dunia dan seisinya?
Persoalannya bagaimana? Itulah dia. Bagaimana itu dengan solat sunat fajar jangan ditinggalkan. Ini saya teringat pesanan almarhumah Al-Ustazah Hajah Mariatul Kiftiyah binti Darus, guru saya. Beliau Masya Allah Tabarakallah mengkhabarkan kepada saya yang beliau mewajibkan 6 rakaat subuh dalam kehidupan beliau. Jadi saya pun pelik bagaimana 6 rakaat subuh. Solat subuh 2 rakaat. Kalau buat lebih lain tu. Jadi Ustazah maklumkan yang beliau wajibkan itu adalah 2 rakaat dalam tahajud, yakni solat sunat tahajud, 2 rakaat solat sunat fajar, dan 2 rakaat lagi adalah berkenaan dengan solat wajib fardu subuh. Jadi ada 6 rakaat. Masya Allah Tabarakallah. Jadi pengkhabaran berkenaan dengan khair ini tentang bagaimana. Sebab itu kita kena laksanakan. Kalau berkenaan al-fadl, kita ingat itu kuantiti. Kuantiti. Sebab itu dalam qawaid fiqhiyah, di dalam kitab Durarul Bahiyah, fi qawaid fiqhiyah karangan Allah Subhanahu Muhammad Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Tayyib Al-Banjari Al-Makki hafizahullah taala, matamu bisihatin wa afiyah, yang ada dalam kaedah yang beliau letakkan, mana diambil daripada kitab-kitab para alim ulama, iaitu makana aktsaru fa'lan kana aktsaru fadlan. Sesuatu yang banyak kepada perbuatan, maka banyaklah kebaikan, fadlan itu. Itu kita kena ambil maklum. Sebab itu solat sunat witir di dalam mazhab Syafi'i yang dikhabarkan oleh tuan guru kita, yang diambil daripada kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah fi Bayan Amal Al-Khairiyah, yang mana didatangkan solat sunat witir boleh dilakukan dengan 3 rakaat 2 salam. Juga boleh dilaksanakan dalam keadaan 3 rakaat 1 salam. Namun yang membezakan itu adalah pahala itu sendiri. Sebab itu dalam qawaid fiqhiyah, makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Baik, selesai. Itu perbezaannya. Jadi selepas ni kita tak perlu rasa bimbang, tak perlu rasa pening. Bila sebut saja fadl, kita ingat kathratus thawab. Banyak pahala. Fi muqabilatil qillah. Fil muqabilatil qillah, yang berlawan dengan sedikit. Wahwa minal kamiyah, yang dari sudut kuantiti. Adapun berkenaan dengan khair, kita ingat bimakna naf fi muqabilatil syar wa huwa minal kaifiyah. Tu. Baik. Soalan yang keempat. 5, hudhifal maf'ul tsani. Untuk apa dihazafkan maf'ul tsani? Kenapa dihazafkan maf'ul tsani? Ini saya secara laju, yang mana kita dah lihat ada takdir kat situ. Takdir ni Masya Allah Tabarakallah, maksudnya sekadar ada di fikiran. Ini seperti mana yang dikhabarkan oleh Fadil Ustaz Ashraf Wajdi. Elok kalian kalau belajar nahu, belajar saraf, yang pengajian yang dibuka oleh Ustaz Ashraf, pergi. Kalau dalam STAM ada ibdal, pergi belajar dengan beliau. Masya Allah Tabarakallah, ambil barakah beliau. Baik. Jadi, al-maf'ul tsani mahdhuf li ta'mim. Dihazafkan maf'ul tsani itu kerana untuk umum. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan umum, kita lihat di dalam takdir itu, yang mana ia sekadar dalam ingatan. Yang disebutkan, an tut'imal khalqa at-ta'am muslimina kanu aw ghaira muslimin wa ghaira adamiyyin fardan kana al-it'amu min kafaratin wa nadhrin aw sunnati ka'aqiqatin wa ghairiha. Yang mana dimaksudkan di situ adalah yang dalam matan hadis tut'imut ta'ama, berilah makan, beri makan. Namun di dalam yang takdir ini jadi panjang. Jadi sebab itu dihazafkan maf'ul tsani sebagai nak umumkan saja. Maknanya bila Rasulullah sebut tut'imut ta'ama sahaja, tanpa perlu yang panjang, terus kita boleh faham. Bagi makan pada orang muslim. Bagi juga makan pada orang-orang bukan muslim. Bagi juga pada haiwan. Bagi juga pada sesiapa yang berhak. Juga diberikan kepada sebagai zakat, yakni benda yang wajib, dan akikah sebagai perkara yang sunat. Jadi tak perlu dipanjangkan lagi. Masya Allah Tabarakallah. Sebab itulah dihazafkan kerana lil ta'mim, untuk menjadikan ungkapan tersebut menjadi ungkapan yang umum, tak terlalu panjang. Inilah kita boleh kata sebagai salah satu kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesiapa yang mendengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan rasa seronok, kerana
perkataannya yang ringkas namun padat dan senang difahami. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Bidayatul Usul fi Tafdil Ar-Rasul karang Al-Imam Al-Izzuddin Abdus Salam Sulami Al-Maghrib Dimashqi rahimahullahu taala, memang ada dinyatakan tentang jawami al-kalim. Yakni Rasulullah SAW itu Allah anugerahkan jawami al-kalim, yakni kata-kata yang ringkas namun padat. Kemudian Rasulullah juga bersabda, utitu jawami al-kalim wa khawatimah. Aku dianugerahkan oleh Allah Ta'ala utitu jawami al-kalim wa khawatimah. Dan aku adalah penutup bagi umat, aku adalah penutup bagi sekalian Nabi. Akan maf'ulus tsani. Baik. Kita masuk pada halaman yang keempat. Limadha wujida ikhtilaf al-jawab ala su'alil wahid mithlu fi hadis akhar. Ini kita nak maklumkan tadi. Yakni berkenaan dengan mengapa boleh berlaku perbezaan jawapan ke atas soalan yang pertama tadi dan pada hadis yang lain. Itu maksudnya. Maknanya pada hadis yang lain Rasulullah SAW jawab khair, jawapannya berbeza. Bila berkenaan dengan afdal, juga jawapannya berbeza. Sedangkan masing-masing tengah tanya ayul islami khair, ayul islami afdal. Tak kesama tu. Baik. Kena faham kat situ. Perbezaan dia. Mengapa berlaku perbezaan? Maka disebutkan di sini, jawapan yang pertama, ikhtilafis su'ali sa'ilin an afdaliyah wal khairiyah. Jadi berlakunya perbezaan soalan tersebut dan jawapan adalah kerana orang yang bertanya, orang itu yakni Abu Dzar, dan pendapat yang lain mengatakan Hani bin Yazid walidun Syuraih, dan sahabat yang bertanya tentang afdal itu bertanya tentang apa yang mereka nak tanya. Mereka bertanya tentang khair. Jadi Hani bin Abu Dzar, manakala hadis yang lain tanya tentang afdal, itu sahabat yang lain. Maka bila dua orang sahabat bertanyakan soalan yang berbeza, maka jawapannya berbeza. Kita tak pernah dengar lagi orang bertanyakan soalan yang berbeza namun jawapannya sama. Jarang kita jumpa. Tapi kalau dari sudut motivasi, itu lain cerita. Mungkin struktur ayatnya macam ni, struktur ayatnya macam ni, namun jawapannya sama. Ada juga macam tu kerana mengikut kepada struktur ayat, bukan kepada makna kepada ayat. Namun berkenaan dengan hadis ini berbeza. Sangat jelas berbezanya kerana afdaliyah wal khairiyah. Jelas? Baik. Jadi ulama datangkan pula kenapa sahabat duk tanya tentang afdaliyah dan sahabat yang lain pula bertanyakan tentang al khairiyah, dan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, dan tentang afdal itu pula Rasulullah maklumkan yang berkenaan dengan sesiapa yang tidak menyakiti orang Islam yang lain dengan lidah dan tangannya. Mengapa? Mengapa Rasulullah jawab itu yang paling afdal dan itu yang paling khair? Baik. Jawapannya ada juga dalam buku teks, nanti kalian boleh cek. Yang pertama, tahdziru man khasya minhul idza biyadin aw lisanin fa arshidu ila al-kaffi an dhalik. Ada dekat situ. Mengapa dijawab dengan sedemikian? Kerana nak memberikan ingatan, tahdziru man khasya minhul idza, memberikan peringatan kepada orang, yakni kepada seseorang yang boleh mendatangkan kemudaratan. Minhul idza, mendatangkan kemudaratan dengan tangan atau dengan lisannya. Fa arsyada ilal kaffi an dzalik, sebagai memberi panduan agar mereka tak buat. Jadi bila kita dikhabarkan tentang hadis ini, selepas ini apabila kita dibuat sama ada kita dihina ataupun sebagainya, jadi kita dah maklum, jadi kita dah tahu, jadi kita dah faham bahawa Islam itu yang paling afdal adalah kita menjaga lidah kita dan menjaga tangan kita. Tahdziru man khasya minhul idza biyadin au lisanin fa arsyadu ilal kaffi an dzalik. Jadi kita dah ambil maklum. Sebab itulah setiap kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan kalam yang kosong. Setiap kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
pasti akan berlaku. Kita lihat di zaman kita. Benar-benar semua benda ini berlaku. Lisannya, bagaimana dengan keadaan manusia lebih memilih berkata-kata daripada diam. Sedangkan dia boleh memilih diam. Dan diam itu adalah penutup kepada kejahilan. Dan diam itu perhiasan kepada para alim ulama. Masya Allah, tabarakallah. Namun mengapa kita mengambil bukan pedoman, mengambil satu sikap yang berbeza, kita memilih untuk berkata-kata sampai ke peringkat haloba. Loba dalam berkata-kata. Ni Rasulullah dah maklumkan supaya kita ambil peringatan supaya tidak mengikut kepada apa yang seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Tahdhiru man khasya minhu al-idha biyadin aw lisanin fa arsyada ila al-kaffi an dhalik. Baik, berkenaan dengan khair, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tut'imu ta'ama wa taqra'us salam man ala man arafta wa man lam ta'rif, sebagai kita sebutkan sebagai yang dijadikan sebagai Islam khair, sebaik-baik dalam Islam. Mana satu yang baik dalam Islam? Maka yang diandaikan oleh ulama adalah targhibu man yurja minhu an-naf'ul 'am bil fa'li wal qawli fa arsyada ila dhalik. Ini targhib, dia boleh beri makna lain sebagai al-hathu, satu galakan, satu yang kita katakan untuk ajak orang lain ikut buat sama-sama. Tu al-hathu atau targhib. Ini galakan kepada seseorang yurja minhu naf, yang boleh mendatangkan kebaikan umum bil fa'li, dengan perbuatan, wal qawli, atau dengan kata-kata, fa arsyada ila dhalik, maka buatlah. Masya-Allah. Maka kita ambil maklum bahawa memberi makan kepada orang yang selayaknya memberi makan, seperti mana kita lihat Ustaz Ibn Liu hafizahullah taala, masya-Allah tabarakallah. Kita lihat bagaimana beliau menggunakan segala harta yang beliau ada kepada orang-orang yang gelandangan, diberikan kepada orang yang sepatutnya. Maka itulah yang sepatutnya. Sebab itu Rasulullah bagi tahu yang paling baik dalam Islam itu memberi makan kepada baik orang muslim ke orang bukan muslim, haiwan dan sebagainya. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Baik, nanti kita akan sentuh kat bawah nanti kenapa Rasulullah mengkhususkan tentang memberi makan. Nanti kita akan sentuh dekat bawah. Itu penting. Kita ambil maklum. Jadi galakan kepada seseorang, targhibu man yurja minhu naf'il 'am bil fa'li wal qawli farsyada ila dhalik, supaya kita buat benda tersebut. Bahkan kalau kita lihat tentang galakan memberi salam, memang pada saya benda ini telah pudar, tenggelam di zaman yang mana kita hanya sekadar memberikan salam kepada orang yang kita kenal. Bahkan kadang-kadang kita tidak memberi salam kepada orang yang kita kenal. Itu tahap yang paling gaban. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kita bimbang, ya, supaya sunnah Rasulullah SAW jangan sampai ditinggalkan. Jadi ambil segala apa input yang telah disampaikan, dan jangan tinggalkan sunnah Rasulullah SAW, kerana memberi salam ini dapat menggembirakan orang yang dalam kesedihan. Memberikan salam ini dapat meredakan kemarahan seseorang, dapat meredakan dendam seseorang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini hebat ni salam. Kalau kita nak cerita panjang lagi, memang sampai bila tak habis hadis ni. Ya, kalau nak sentuh kitab Riyadhus Salihin ada. Kalau Al-Imam Nawawi, kenapa kita guna Assalamualaikum sedangkan yang kita bagi salam itu seorang dan sebagainya. Itu nanti kita akan sentuh dalam sesi yang lain, ataupun boleh WhatsApp dan sebagainya, ataupun tanya kepada ahli. Baik. Kita terus soalan yang kelima. Jadi kita dah jelas tadi kenapa berbeza, kerana ikhtilafu li ikhtilafi. Maaf, saya terlupa pula. Bawah tu tinggal. Tapi yang pertama, berbeza dari sudut orang yang bertanya tentang afdal dan khair. Yang kedua, ikhtilafu li ikhtilafi halis sa'ilin awis sami'in. Yakni berbeza keadaan orang yang menyoal atau orang yang mendengar. Tu. Jadi tak perlu dipanjang lagi, sudah dipahami daripada sudut ungkapan yang saya berikan pada jawapan sebelum tadi tentang ikhtilaf tadi. Baik, selesai. Kita masuk yang kelima. Limadha istikhdamul qaul tut'imu duna tu'kal. Mengapa digunakan kalam tut'imu tapi tak gunakan perkataan
makan itu. Sedangkan kita tahu akala semua itu makan. Tapi Rasulullah menggunakan perkataan tut'imu. Baik. Lianna lafzul it'am amun yatanawalul akl wasyarab wattadzawuq. Masya Allah tabarakallah. Jadi sebab itu kita sebutkan tadi Rasulullah SAW itu jawami'al kalim. Penggunaan kalam yang Rasulullah SAW gunakan itu dah meliputi kalam-kalam yang lain. Bila sebut tutaimu, itulah makan. Sebut saja tutaimu, itulah minum. Sebut saja tutaimu, itulah tazawuk. Yang ini dengan makna kita menjiwai, kita menghayati apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kita hayati dengan jiwa kita. Masya Allah tabarakallah. Jadi, tak perlulah kita guna perkataan tuk kalu dan sebagainya. Masya Allah. Ni kalau saya salah baris, saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan baris yang banyak nanti. Saya mohon maaf kalau berlaku. Memang akan berlaku. Tuh. Jadi kita ambil maklum. Amun yatanawalul akl wasyarab wal tazawuk. Baik, selesai yang kelima. Masuk yang keenam. Yang ini yang soalan yang keenam ni pun dah keluar pada tahun 2021. Tolong letak tambahan kat situ. Walimadha lam yaqul kenapa Rasulullah tidak gunakan perkataan taslam pada kedudukan takra? Kenapa Rasulullah tak gunakan perkataan taslam itu? Kenapa Rasulullah guna takra? Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan inilah contoh bentuk-bentuk soalan yang mereka akan tanya dalam bentuk yang sebaliknya. Sebelum ni mereka tanya limadha istikhdam. Mungkin macam tu, tapi mungkin mereka nak buat tak adalah pening sangat pun, just kena fokus. Mungkin dalam sudut yang lain mereka akan tanya limadha lam yaqul, kenapa tidak disebutkan, kenapa tak Rasulullah sebutkan sedemikian, macam tu. Macam tu yang akan disoal. Dia tukar sikit aja. Yang peka akan dapat, yang leka akan kita akan kata bahasa, saya takut saya bagi bahasa kasar, jadi bahasa lembutnya jadi sia-sia lah. Sia-sia. Jadi kena fokus. Baik. Kenapa Rasulullah guna takra? Li'ajli an yatanawalu salam, kerana ucapan salam, kerana ucapan itu merangkumi ucapan salam. Min arsali khitaban, daripada seseorang yang menyampaikan ila ahadin yuslamu fihi, kepada orang tertentu, alaihi wa ala ghairi, ke atasnya dan juga ke atas orang lain. Masya Allah. Sebab kenapa? Memberi salam itu kan seolah-olah membaca juga. Kita melontarkan kata-kata. Jadi Rasulullah guna perkataan takra kerana nak memudahkan lagi kefahaman. Sama juga jawami al-kalim kerana ia meliputi akan makna-makna yang lain. Masya Allah. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kita ambil maklum kerana apa disebut dengan Rasulullah guna tut'imu, kerana li'anna lafzil it'am amun yatanawalu al-akl wasyarab wal tadhawu. Kalau menggunakan perkataan takra kerana li'ajli an yatanawalu salam min arsali khitaban ila ahadi yuslimu fihi wa ala alaihi wa ala ghairi. Alaihi wa ala ghairi. Selesai. Yang ketujuh, limadha takhsisun Nabi sallallahu alaihi wasallam lihatainin khislataini atau lima khassul it'am at-ta'am wa ifsha'us salam bidzikr. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan untuk dua perkara ini? Lihataini al-khislataini, iaitu dengan makna sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dua sifat ini. Kenapa Rasulullah ambil berat tentang dua sifat ini? Baik. Yang pertama, limaslihatil ta'lif bainal qulub, untuk menjalinkan hati-hati manusia. Bagaimana dengan ucapan salam ini diceritakan oleh Tuan Guru Hazri Hashim Al-Bindani, bagaimana keadaan seseorang yang pergi Madinah. Pergi Madinah, Tok Guru bagi tahu pada Tuan Guru Hazri Hashim, kalau kamu beri salam kepada orang Madinah yang berkulit gelap ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun orang tadi tak jawab. Dia tak jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Tok Guru kata apa? Cepat-cepat lari. Cepat-cepat lari. Masya Allah tabarakallah. Kenapa? Sebab salam ni seolah-olah satu ikrar, satu pengakuan yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kamu, yang kita nak beri keamanan kepada dia. Kerana kita nak jalinkan yang limaslahatil ta'lif bainal qulub, untuk menjalinkan hati-hati manusia. Namun bila orang tadi tak jawab, itu petanda dia nak bagi malapetaka kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Itu orang Arab di Madinah. Tapi kalau di Malaysia, bahasa kasarnya bagi salam banyak mana pun tetap akan ada yang sebaliknya, Masya Allah. Jadi kita sama-sama ubah, Masya Allah. Tu. Kerana limaslihatil ta'lif bainal qulub. Kerana kita nak menjalinkan hati-hati manusia. Yang kedua, lima fihi minal jam'i bainal makarimil maliyati ta'ami wal akhlaqiyati kas salam. Iaitu ianya menghimpunkan di antara kemuliaan harta seperti memberi makan, dan menghimpunkan kemuliaan berkenaan dengan akhlak seperti memberi salam. Masya Allah. Jadi hak inilah yang berlaku di akhir zaman. Hak inilah yang akan berlaku di akhir zaman. Saya tengok apa 938. Kita kena cepat sikit, saya nak sentuh sampai hadis kedua ni. Baik, tu kita ambil maklum. Kerana kita nak menghimpunkan di antara al-makarimul maliyah dan akhlaqiyah. Baik, yang seterusnya, li syiddatil hajati li ta'am, keperluan makan, li syiddatil hajat li ta'am, keperluan makan fi dzalikal waqti, pada saat ini, pada waktu ini, ai lamma kanu fihi minal juhdi wa qillatu dzatil yad. Ya, ini keperluan makan pada waktu ini sangat mendesak. Sangat mendesak kerana mereka bersusah payah untuk mendapatkannya, wa qillatu dzatil yad, dan sedikit yang berkemampuan. Maka sebab itulah Rasulullah menggalakkan kita untuk tut'imut ta'ama, yakni dengan makna memberi makan. Memberi makan. Kerana di zaman ini berlaku keadaan sedemikian, iaitu kita lihat di Somalia, kita lihat di mana-mana tempat yang tandus tanahnya kerana kemaraunya. Jadi kita sebagai manusia, dan kalau orang bukan Islam, mereka akan kata ini kemanusiaan. Tapi pada kita, inilah tanggungjawab sebagai umat Nabi Muhammad. Mereka juga umat Nabi Muhammad. Sebab itu Syekh Nazrul Nasir mengajarkan supaya kita tidak sebut Nabi kami. Seolah-olah itu bukan Nabi mereka. Tak boleh, kita kena sebut Nabi kita. Ini sebagai satu dorongan dakwah juga kepada mereka. Ini ambil maklum. Kerana zaman sekarang memang ramai yang tak berkemampuan, dan zaman sekarang bersusah payah, namun kerana Masya Allah tabarakallah, bukan rezekinya untuk dapat banyak, maka dengan sebab itu sedikit saja yang berkemampuan, maka orang yang mampu kena beri. Kena beri. Sebab itu, sebab Rasulullah mengkhususkan dua benda ini, kerana yang pertama yang kita dah sebutkan, limaslahati ta'lif bainal qulub. Yang kedua, lima fihi minal jam'i bainal makarimil maliyati wal akhlaqiyati kassalam. Kemudian yang ketiga, li syiddatil hajat lit ta'am fi dzalikal waqti ayu lima kanu fihi minal juhdi wa qillatu dzatil yad. Ini ambil maklum. Dan tambah sedikit lagi, saya tertinggal yang mana di dalam buku teks pun ada, walil salam lamma kana yasudu bainahum minal firqah wal khisam. Yakni, dan dikhususkan memberi salam itu adalah untuk kerana di kalangan mereka, yakni di kalangan kita lah, kita jugalah termasuk ini, di kalangan mereka dipenuhi dengan perpecahan dan pertelingkahan. Kita lihat, tak payah pergi jauh, bab politiknya, bab agamanya, bab kadang-kadang benda yang tak masuk, nak kata tak masuk akal pun, kita nak kata macam mana ya, mencari adat jugalah ya. Tak boleh nak kata mencari adat. Kejap saya nak cari perkataan yang sesuai. Seolah-olah macam benda tu pelik tu nak buat bergaduh. Bergaduh sebab cawan pecah. Dia jadi pelik kat situ. Sebab kalau dia marah pun, cawan tu takkan bercantum semula. Itu penyebab kepada perpisahan, pertelingkahan dalam satu keluarga. Tu peliklah tu, pelik. Jadi sebab itu kita kena ambil maklum yang Rasulullah SAW mementingkan tentang makan dan memberi salam itu untuk yang telah kita sebutkan tadi, seperti
orang yang tidak berkemampuan, dan banyaknya yasudu bainahum minal firqati wal khisam, banyak berlaku dipenuhi dengan perpecahan dan pertelingkahan. Baik, yang ke-8, yang terakhir untuk hadis yang pertama, yaitu pengajaran daripada hadis boleh buat ayat sendiri, namun um, lebih baik kalau saya hafal, saya hafal sebab sedap ayatnya. Ni saya ambil dalam buku teks, sedap ayatnya. Jadi terpulanglah kalau kalian nak buat ayat sendiri, silakan pastikan dia muta'alliq, berkait. Baik. Yang pertama, fadlul ifsya'us salam, kelebihan memberi salam. Yang kedua, fadlul it'amut ta'am fil Islam, kelebihan memberi makan dalam Islam. Al-hathu ala khabdil jinah lil muslimin wal tawadu, yakni dengan makna galakan sifat belas kasihan terhadap orang Islam dan merendah diri. Masya Allah, tabarakallah. Selesai hadis yang pertama. Jadi kita akan terus masuk hadis yang kedua. Maaf, nanti kita akan bagi rehat sedikit. Nanti waktu 5 minit ke 5 minit macam tu, kita akan rehat sekejap untuk kita habiskan hadis. Lepas hadis yang kedua, kita rehat sekejap, insyaAllah. Baik, kita masuk pada hadis yang kedua. Hurmatul muslim, yakni kehormatan orang Islam. An Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih fala tughfirullahi fi dhimmatihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat seperti salat kami, menghadap kiblat kami dan makan sembelihan kami, maka dia adalah seorang muslim yang menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya, yakni mempunyai hak dan kewajipan sebagai seorang muslim, maka janganlah kamu merendahkan Allah dalam tanggungannya itu. Maka benarlah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita terus masuk hati ma'anil mufrada al-atiyah qiblatana al-qiblatul makhsusah lil muslimin. Yang dimaksudkan dengan kiblat kami itu adalah kiblat yang khusus, yaitu untuk orang-orang muslim, yakni Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian fala tughfirullah la tahunullah wala rasuluh. Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Man shalla salatana, yakni dengan makna man shalla salatana ka salatana, siapa yang salat seperti salat kami, al-ma'rufah al-mutadamminah lil iqrar bil syahadatain, yang dimaklumi padanya yang mengandungi ikrar dengan dua syahadah. Maknanya salat seperti salat kami tadi itu adalah salat yang mana diketahui adanya dua syahadah. Maknanya sebab kalau tak ada dua syahadah, tak sah salat. Itu maksud dia. Baik. Zimmatullah wa zimmatur rasul. Amanallahu wa rasulahu aw ahadahuma. Ya, ini perlindungan dan keselamatan daripada Allah dan Rasulnya atau janji Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Baik. Selesai. Nanti kita ambil maklum, memang soalan akan tanya tentang apa yang dimaksudkan dengan fala tughfirullah, apa yang maksud man shalla salatana. Jadi kita jawablah, man shalla salatana itu man shalla salatana al-ma'rufah al-mutadamminah lil iqrar bil syahadatain. Kita jawab macam tu. Amanallahu wa rasulahu ahadahuma. Tu. Baik. Yang kedua, limadza dzukira istiqbalul qiblah ba'da shalah. Mengapa disebutkan menghadap kiblat itu selepas salat? Mengapa? Jawapannya zikrul khas ba'dal am. Kerana mengkhususkan selepas kita telah macam mana saya nak sebutnya? Ini dalam bab itnab, ya, dalam ilmu ma'ani. Ini dalam ilmu ma'ani, iaitu kita sebutkan khusus itu selepas yang umum. Maknanya kita sebut umum dulu baru khusus. Ni uslub ayatnya. Yakni kita sebut khusus selepas umum, iaitu dengan makna kita sebut umum dulu baru khusus. Baik, apa maksudnya? Yakni dengan makna man shalla ka salatana, iaitu di dalam hadis, siapa yang salat seperti salat kami, wastaqbala qiblatana, dengan makna man shalla salatana itu umum. Tapi wastaqbala qiblatana itu yang
itu yang khusus. Sebab itu zikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus selepas yang umum. Yakni kita ambil maklum solat itu Rasulullah tak khususkan, Rasulullah tak perincikan solat sunat ke, solat wajib ke, tapi Rasulullah sebut man sallaka salatana, siapa yang solat seperti solat kami. Masya-Allah tabarakallah. Tu yang maksud umum. Kemudian wastaqbala qiblatana, dan mereka menghadap kiblat kami. Kiblat memang satu, Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi sebab itu yang dimaksudkan dengan khusus. Baik, itu zikrul khas ba'dal am. Kemudian ta'ziman wahtimaman bisya'nihi, iaitu mengagungkan dan beri penting kepada perkara tersebut. Yakni kita ambil maklum menghadap kiblat itu adalah syarat sah salat. Nanti kita akan sentuh berkenaan dengan bagaimana mazhab Syafi'i, bagaimana dengan mazhab Hanafi, bagaimana dengan jumhur ulama pula. Yang diletakkan di dalam kitab Fathul Mubdi, syarah kepada Mukhtasar Az-Zabidi dalam silibus STAM. Baik, yang ketiga, limadha ataf istaqbal apa tu? Wastaqbala qiblatana, mengapa dihubungkan wastaqbala qiblatana dengan wa akala dhabihatana? Apa perkaitannya? Sampaikan kena kaitkan ni. Mengapa? Baik. Li'anna al-yahud lamma tuhawwilat al-qiblah syakkaku. Yakni kerana orang-orang Yahudi tatkala berubahnya kiblat itu mereka ragui. Nanti saya akan cerita kenapa. Yang kedua, wahum alladzina yamtani'una min akali dhabihatana, dan mereka orang yang menahan daripada memakan sembelihan kami. Jadi kita ambil maklum, berlaku perubahan kiblat ini kerana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada asalnya kita menghadap kiblat, namun Allah Taala mengarahkan supaya ditukar arah kiblat itu kepada Masjid Al-Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Kerana pertama dibuat sedemikian kerana kita nak menolak orang-orang Yahudi punya pendapat yang mereka mengatakan kalaulah Nabi Muhammad menghadap kiblat kita, yakni menghadap Kaabah, yang mana ketika itu Kaabah dipenuhi sebanyak 309 berhala, maka mereka akan mengatakan ini bermakna Nabi Muhammad mengiktiraf berhala-berhala kita. Jadi dengan sebab itulah Allah menurunkan ayat supaya menurunkan arahan untuk tukar kiblat kepada Masjidil Aqsa. Dan berlakulah peristiwa penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah, dan pada ketika itu Rasulullah SAW kita boleh kata sedih. Sedih kerana Kaabah itu dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi seolah-olah Rasulullah membelakangi Kaabah, membelakangi binaan yang dibina oleh Khalilullah, yakni Abul Anbiya, bapa-bapa para nabi. Jadi dengan sebab itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh, tiap-tiap malam berdoa agar kiblat kembali semula kepada Kaabah. Lalu berdoa dan turunlah surah Al-Baqarah ayat 122, yang mana 142, yang mana saya tak ingat pula ayat yang berapa. Seingat saya ayat 122 surah Al-Baqarah, yang mana turunnya ayat tersebut memaklumkan yang Allah dah perkenankan doa baginda sallallahu alaihi wasallam dan dipindahkanlah daripada Masjidil Aqsa kepada Kaabah Al-Musyarrafah. Masya-Allah. Jadi ketika itu orang-orang kafir, yang kafir-kafir Mekah, orang-orang Quraisy, mereka meragui kenapa ditukar? Kenapa ditukar kepada Kaabah Al-Musyarrafah? Ini menunjukkan yang mereka ini tak tetap pendirian, berbolak-balik hatinya. Dan sebab itulah mereka mengisytiharkan agar jangan makan sembelihan orang-orang Islam. Nampak? Jangan makan sembelihan orang-orang Islam. Maka dengan sebab itulah Rasulullah menghubungkan man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana itu sebagai isyarat bila nampak saja seseorang itu buat tiga benda ni, dia orang Islam. Tu maksudnya. Sebab itulah diatafkan.
Seperti mana yang kita ambil maklum, kerana orang li'anna al-yahud lamma tuhawwilat al-qiblatu syakkaku, mereka ragui. Yang kedua, humul ladzi yamtani'una min akli dhabihatana, dan mereka orang yang menahan daripada memakan sembelihan kami, sebab mereka tak bagi makan sembelihan orang-orang Islam. Jadi bila orang itu tak makan sembelihan orang Islam, confirm dia ni bukan Islam. Masya-Allah, tabarakallah, sampai macam tu pada keadaan ketika itu. Jadi bukti seseorang itu Islam, mesti dia solat seperti solat kami, menghadap kiblat kami, dan dia makan sembelihan kami. Itu tafsirannya yang dikhabarkan oleh para guru kepada saya, insya-Allah. Baik, yang keempat, boleh faham ya? Tolong tulis nanti, kalau tak faham saya ulang balik, insya-Allah. Baik, seterusnya yang keempat, manaul ataf min dzikrul khas ba'dal 'am. Ini kita dah maklumkan tadi. Yang kelima, ma makna daripada min man shalla salatana wastaqbala qiblatana. Apa makna daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat seperti solat kami dan menghadap kiblat kami. Tu. Ayu man shalla salatana wa lam yunazi' fi amri al-qiblah. Yakni siapa yang solat seperti solat kami dan dia tidak membantah tentang masalah kiblat. Insya-Allah. Maafkan saya. Yakni dia solat seperti solat kami dan tidak membantah tentang masalah kiblat. Itu maksud dia. Ya, ingat, man shallaka salatana wa lam yunazi' fi amril qiblah. Baik. Ataupun pada urusan masalah dan sebagainya. Yang keenam, mal i'rab fi qawlihi fadzalikal muslim, dan lahu dhimmatullah, ataupun dia akan ditanya tentang soalan ma mauqi'ul i'rab dhimmatullah. Ini keluar pada tahun 2020. Dzalika itu mubtada, al-muslim itu khabar, lahu itu khabar muqaddam, dhimmatullah itu mubtada muakhar. Baik. Ini saya tak perlu panjang lah, kerana memang kalau seseorang itu tidak mahir dengan nahwu, taklid terus, tiru terus. Ini seperti mana disebutkan Syekh Nazrul Nasir hafizahullah taala, mudir Zawiyah Nasiriyah. Beliau sendiri yang maklumkan supaya taklid terus. Kalau tak reti, jangan memandai-mandai. Apa bahasa orang zaman sekarang tu, masya-Allah, barakallah. Palatau. Saya palatau. Tu. Jadi jangan kita buat tahu. Tu. Baik, selesai. Yang ketujuh, limadza dzukira dhimmatullah thumma dzikra dhimmatu rasulih. Baik, mengapa disebutkan dhimmatullah kemudian disebut pula dhimmatu rasulih? Baik, kerana li'anna lil ta'kid, kerana untuk penegasan. Yang kedua, li'anna isy'aran bi an kila minhuma maqsud, kerana apa tu kita nak sebut, menguatkan ayat dan untuk menzahirkan, ya, li'anna isy'aran, untuk menzahirkan bahawa kedua-duanya itu yang dimaksudkan di dalam hadis. Baik. Ada satu dalam kaedah bahasa Arab, orang Arab, yakni ta'sisul makna al-muqaddam 'ala al-ta'kid. Mendahulukan bukan mendahulukan, ta'sisul makna al-muqaddam 'ala al-ta'kid itu Allah Subhanahu Muhammad, memunculkan kalimah yang baru itu lebih didahulukan daripada menguatkan makna yang sebelumnya. Itu maksud dia. Memunculkan makna yang baru itu lebih didahulukan daripada menguatkan makna yang sebelumnya. Itu maksud dia. Jadi bukanlah dengan makna Allah tu tak hebat, bukan bermakna macam tu, namun dia memberi penegasan kepada ayat. Contoh, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berpesan supaya kita menjaga diri. Tiba-tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Riauddin Al-Mustafa Billah Shah pula berpesan benda yang sama. Kan jadi penegasan kat situ. Maknanya Raja dan Perdana Menteri menegaskan menjaga SOP, menegaskan untuk menjaga diri dan keluarga dan sebagainya. Itu maksudnya. Kita memberikan untuk lil ta'kid, atas kaedah orang Arab, ta'sisul makna al-muqaddam ala al-ta'kid. Selesai. Yang ke-8, udzukur thalathatu min sya'airul Islam. Berikan 3 daripada syiar-syiar Islam. Ni memang kata siapa pun soalan bocor. Kita duk fikirlah. Memang soalan kebab akan keluar, namun dia tak akan keluar daripada skop yang begitu jauh. Tidak. Dia keluar ibarat
kita dalam kotak, dia keluar sikit je. Tukar ayat saja. Just ambil balik saja. Itu saja. Ya. Iaitu iqamatus salah, istiqbalul qiblah, akalu dzabaihul muslimin. Baik, kita kena tukar sikit laras bahasa supaya kita tak adalah tiru. Kalau tak tahu langsung bolehlah kita tiru terus daripada hadis, matan hadis. Tapi kalau nak cantik lagi, kita ubah sikit laras ayat tu supaya menunjukkan yang kita memang bukan kita nak belagak, tapi kita nak tunjuk yang kita mahir dengan soalan tersebut dan mahir dengan apa yang kita telah belajar. Selesai. Masuk yang ke-9 pada halaman yang ke-8. Mahiya haqqul muslim ba'da zahara islami. Ya ini apa hak seorang muslim itu selepas kita tahu yang dia itu adalah seorang yang Islam, atau ni maksudnya soalan yang lain tapi jawapan yang sama. Bain itsnaini min huquqil muslimil mu'min billahi kama fil hadis. Terangkan dua daripada hak-hak seorang muslim dan seorang yang mukmin kepada Allah seperti apa yang dikhabarkan di dalam hadis. Tapi saya datangkan 3 juga sebagai kita ambil maklum lah. Baik, yang pertama, bila kita dah tahu seseorang itu dia solat seperti solat kita, kita tahu yang dia itu makan sembelihan yang disembelih oleh orang-orang Muslim, dan juga dia, Masya Allah, Tabarakallah, menghadap wastaqbala qiblatana, maka 3 benda tak boleh kita buat sesuka hati. Jangan buat, memang dapat laknat nanti ni. Iaitu yang pertama, la tustibahu hurmatihi. Jangan mencabul kehormatannya. Ni. Zaman sekarang banyak, pastikan dielakkan daripada kita. Yang kedua, la tanqudu ahdillahi fihi. Ya ini tidak mengkhianati tentang perkara tersebut. Tidak mengkhianati tentang janji Allah tentang perkara tersebut. Yang kedua, laisa li ahadin an yuhkamu alaihi bil kufril makhraji minal millati ila bidalili qati'. Iaitu tidak semudah-mudahnya kita menghukum seseorang itu, kamu kafir, kamu keluar daripada Islam, kecuali pastikan kalau betul-betul kita nak kata dia kafir, mesti dengan dalil yang qati', yakni dalil yang kukuh. Jadi bila cukup 3 tadi itu, maknanya kita sebutkan 3 ciri-ciri yang makan seperti makan kita, sembelihan, solat, hadap kiblat. 3 benda ini haram untuk kita buat. Sebab itu menjadi satu benda yang sangat pelik di zaman kini. Isu takfir sangat berleluasa. Tapi saya tak nak sentuh isu tu. Biarkan para alim ulama kita yang membahas kerana mereka adalah ahli di dalam bidang tersebut. Baik, selesai. Yang ke-10. Wadih ra'yul ulama an hukmi istiqbalil qiblah fis salah. Yani terangkan pendapat ulama tentang hukum menghadap kiblat dalam salat. Panjang jawapan 3 tu. Tak ada pun, tak panjang pun, insya-Allah. Asalkan kita faham. Baik, yang pertama, wajib istiqbalul qiblah saya nak baca macam mana ni. Wajib istiqbalul qiblatu ainuha lil qadir alaihi yaqinan fil qurbi wa zanna fil bu'di bi sadri wa bil wajhi aidan. Ini boleh kita lihat dalam irsyad fatwa yang mana disebutkan di sisi mazhab Syafi'i wajib menghadap kiblat ainnya itu lil qadr alaihi, sekadar mengikut keyakinan kita pada keadaan yang kalau kita berada dalam keadaan yang dekat. Baik, yang dimaksudkan dekat itu di dalam irsyad fatwa maknanya dinakalkan oleh mufti kita, mufti wilayah persekutuan. Tapi saya rasa mufti persekutuan yang pada ketika itulah, yakni Dr. Fadilatul Syekh Dr. Zulkifli Al-Bakri hafizahullah taala, yang mana disebutkan kalau seseorang itu, ini dalam konteks fil qurbi dalam mazhab Syafi'i, dekat itu dengan makna seseorang yang duduk di dalam Masjidil Haram. Duduk dekat Masjidil Haram, maka bila duduk dekat Masjidil Haram, dia kalau nak solat, pastikan yang dia antara dua, sama ada dia melihat ataupun dia sentuh Kaabah. Sentuh Kaabah. Jadi itulah 2 perkara yang dia kena buat, yang mana yang dikatakan wajib menghadap kiblat ain itu, yakni Kaabah itu sendiri secara yakin pada fil qurbi, yakni orang yang duduk di Masjidil Haram dan dia memang kena nampak Kaabah itu sendiri. Itu yang pertama. Baik. Ni tambahan. Yang kedua, kalau seseorang itu duduk di Mekah tapi di luar Masjidil Haram,
Ya, dia duduk di Makkah tapi di luar Masjidil Haram. Jadi apa yang dia kena buat, dia perlu kepada yang kita sebut kiblatuz zan. Kiblat yang kita kata sebagai sangkaan dia saja, sangkaan. Tapi sangkaan itu tadi mestilah diketahui dengan kaedah bertanya kepada penduduk-penduduk Mekah. Bertanya kepada penduduk-penduduk Mekah. Itu kita kena ambil maklum. Jadi kita dah sentuh yang pertama, yang dimaksudkan menghadap kiblat ain. Ain itu dengan yakin pada fil qurbi, keadaan yang dekat itu dengan makna orang yang duduk dalam Masjidil Haram. Tapi kalau orang yang duduk di luar Masjidil Haram tapi masih dalam lingkungan Mekah, dia kena tanya orang yang arif tentang Mekah. Baik. Yang ketiga, wazanna fil bu'di bil sadri wa bil wajhi aidan. Dan kalau orang yang duduk pada kejauhan, yakni di luar apa tu kita kata di luar Mekah, mana kita seperti kita di Malaysia, cukup sekadar dia bersangka sahaja. Ya, dia bersangka sahaja. Menyangka. Ya, menyangka. Oh, ni arahnya, ini arahnya. Baik. Yang mana bil sadri, dengan dada. Maksud dengan dada ini, dia adalah khusus untuk orang yang solat dalam keadaan berdiri dan duduk. Orang yang solat dalam keadaan berdiri dan duduk. Maknanya orang yang solat berdiri mestilah dadanya itu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Sebab mungkin pada pandangan saya, kenapa disebutkan dada, mungkin ada orang yang duk berfikir kiblat ni lurus. Tapi dia pergi buat kepala dia buat macam ni. Mana dada dia pandang sana ke arah sisi, namun kepala macam ni. Jadi tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu. Jadi dia kena hadapkan dadanya ke arah kiblat. Itu maksudnya. Jadi solat berdiri dan solat duduk. Adapun wabil wajhi aidan, adapun dengan wajahnya juga, yakni dengan makna orang yang solat baring. Orang yang solat baring. Jadi kita dah tahu tentang di sisi mazhab Syafi'i, wajib hadap kiblat secara ain itu adalah orang yang duduk dalam Masjidil Haram ataupun orang yang duduk di luar Masjidil Haram, yakni masih lagi dalam lingkungan di Mekah tapi kiblatuz zan, dengan sangkaan. Dan yang kedua yang memang duduk jauh keluar di luar Mekah, maka dia hadap dengan dada dan wajah itu tadi. Baik, selesai indah Syafi'i. 10-4 minit dah. Indal Hanafiyah, di sisi Hanafi, wajib fil bu'di istiqbalul jihah la ain. Wajib hadap kiblat kalau dalam keadaan jauh, dia cukup sekadar dia hadap jihah. Jihah ni arah. Arah itu saja, la ain, tanpa perlu ain itu. Tanpa perlu ain itu. Jumhur ulama, ini yang kita berpegang dengan jumhur ulama, wajib istiqbalul qiblah al-jihah lal ain. Ini seperti mana yang indal Hanafiyah. Selesai. Yang ke-11, limadha lam yudhkaru kalimah, mengapa tidak disebutkan kalimah wa rasulihi ba'da qawluhu fala tukhfirullaha fi zimmatihi. Kerana apa tak disebutkan? Tapi tadi zimmatullah wa zimmatur rasul, tiba-tiba yang ni tak ada. Jawapannya lil istilzam. Kerana apabila adam ikhfaru zimmatullah, apabila kamu tidak mengkhianati Allah, apabila kamu tidak mengkhianati Allah, adamu ikhfaru zimmatu rasulih, maka kamu tidak mengkhianati Rasul. Jadi benda penting yang kita kena tahu, ini yang selepas direnung lama, kita jangan meninggalkan ibadah, jangan tinggalkan apa yang telah disuruh oleh Allah dan Rasul, kerana itu merupakan amanah. Disebutkan oleh saya Al-Fadhil Razman bin Hashim, saya pun tak ingat siapa Tok Guru yang maklumkan tu. Bila kita berakad syahadah, akad syahadah maknanya kita mengikatkan pengakuan syahadah daripada seorang hamba, yakni kita, dan kepada Tuhan, ini seolah-olah penerimaan seorang hamba, penerimaan Tuhan kepada hambanya. Allah menerima kita. Itu maksudnya. Bila Allah menerima kita, Allah menganugerahkan amanah. Saya guna Islam menganugerahkan amanah. Saya tak sebut memberati sebab solat ni best. Ya, solat ni best. Jadi Allah menganugerahkan amanah kepada manusia, dan kita ambil maklum bila amanah itu tidak dituruti, maka itulah khianat. Khianat kepada amanah. Jadi teguran kepada saya dan juga kepada kalian semua, kita bukan sekadar belajar. Kalau sekadar belajar, tak cantik. Itu yang ditekankan oleh Al-Fadhil Al-Ustazah Nurillawati binti Abdul Ghani Hafizahullah Ta'ala. Baik. Yang ke-12 yang terakhir.
Udhkur thalathatu mimma yustafadu minal hadis. Yang pertama, apa pengajaran yang kita dapat daripada hadis? Yaitu istiqbalul qiblah min syuruti sihhatis salah. Menghadap kiblat itu daripada syarat sah salat. Jadi lepas ni kalau kita baca hadis yang daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, man shalla ka salatana wastaqbala qiblatana. Jadi kita dah tahulah lepas ni zikrul khas badal am ni macam ni, ta'ziman wa ihtimaman bihi macam ni. Jadi seronok kita baca. Tu. Ni orang kata alat maqasid. Alat maqasid, alat yang membantu kita untuk sampai kepada maqasid, yakni tujuan tujuan kita iaitu nak faham Quran dan hadis. Yang kedua, iqamatus salah, istiqbalul qiblah wa akalu dhabihatana min sya'airul Islam. Mendirikan salat, menghadap kiblat dan makan sembelihan kami daripada syiar-syiar Islam. Tak payah pun nak hafal. Tak payah pun. Tak payah tu maksudnya tak susah, bukan jangan tak hafal. Tak payah tu maksudnya tak susah pun nak hafal. Baik, yang kedua, anna umurun nas mahmulah ala al-zahir wallahu yatawalla as-sarair. Yakni urusan manusia itu dinilai pada zahir. Ya, urusan manusia itu dinilai pada zahir. Kerana apa? Kerana kita tak tahu yang di dalaman. Maka sebab itu kita akan tengok pada zahirnya, macam mana dibuat kerja, macam mana dibuat dan sebagainya. Wallahu yatawalla as-sarair. Dan Allah yang menguruskan apa yang tersembunyi. Wallahu alam, cukup takat tu malam ni. Kita akan sambung pertemuan yang akan datang berkenaan dengan hadis yang ke-7, wujubu ta'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berpendapat kalau ada soalan tolong PM saya dan nanti saya akan bincang dengan pihak atasan sama ada soalan tu nak dipostkan kepada grup sahabat STAM secara terbuka ataupun sebaliknya. Baik, insya-Allah kita rehat. Saya rasa rehat 2 minit cukup. Sebab kita akan rehat 2 minit, 10-8 minit sampai 10-10. Sekejap lagi kita terus kepada mustalahul hadis, insya-Allah. Silakan untuk berehat. Tapi jangan live pula. Jangan live pula ya. InsyaAllah. Ahlan wa sahlan. Ada sahabat saya, masya-Allah, Zuhaili, masya-Allah, tabarakallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan teruskan dengan mustalahul hadis. Yakni kita akan gunakan nota yang seterusnya. Minta kepada saudari Mira untuk buka PDF yang seterusnya. Yang tu. Buka pada halaman yang pertama. Buka halaman pertama. Saya minta maaf, mustalahul hadis ni memang dalam proses untuk saya siapkan nota yang dalam bentuk taqni'ah fi qalbi su'al wal jawab itu. Tinggal lagi 2 tajuk. Jadi mohon doa para guru, para sahabat senior kalau ada, insya-Allah, untuk doakan itu dapat disiapkan. Lagi 2 tajuk saja. Saya agak sibuk kebelakangan ni dengan urusan yang lain. Jadi tak dapat nak siapkan untuk pertemuan malam ni. Tapi apapun, insya-Allah kita akan pakai inilah sampai habis. Baik, tamhid ilmu hadis. Pengenalan kepada ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ni apa benda pula? Ilmu hadis ni apa benda pula? Jadi saya beri gambaran yang umum saja. Gambaran yang umum saja sebab memang kalau guru-guru di sekolah saya pun memang maklumkan jangan dalam sangat.
Sebab kalian ni bukan peringkat degree. Kalau degree silakan dalam, silakan. Tapi kita di peringkat ini, pada saya kita ni peringkat mubtadi, peringkat perawalan, peringkat awal. Bahkan mubtadi'ul ula, mubtadi' ula, permulaan yang pertama. Permulaan yang pertama. Jadi kita kena ni. Baik, pengenalan ilmu hadis. Jadi kita ambil maklum, bahagian ilmu hadis itu ada dua. Ini ilmu hadis dirayah dan juga ilmu hadis riwayah. Baik, ilmu hadis dirayah dan riwayah ini digunakan untuk kita mengetahui sama ada hadis yang kita baca itu sahih ataupun sebaliknya. Tu. Sama ada baik ataupun sebaliknya. Jadi sebab itu ada kaedah ataupun kita boleh sebut ini sebagai satu metod untuk kita tahu kesahihan hadis tersebut. Sama ada hadis itu sahih, sahih li zati ke sahih li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi, dhaif, dhaif apa mursal, muqatta', mu'arrad dan sebagainya. Itu kita akan tahu dekat situ. Kita akan tahu dekat situ daripada hadis perbahasan ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis dirayah? Huwa ilmu biwusulin wa qawa'id yu'rifu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabul wal rad. Jadi dengan makna ilmu yang berkaitan dengan kaedah-kaedah yang mana dapat diketahui dengannya keadaan perawi dan keadaan matan hadis daripada sudut qabul wal rad, diterima ataupun tidak. Tu. Mawdu'uhu ar-rawi wal marwi min haitsul qabul wal rad. Yakni topik perbahasannya itu adalah berkenaan dengan perawi, yakni perawi hadis tadi itu dan matan hadis sama ada diterima ataupun ditolak hadis tersebut. Maknanya kita lihat perawi itu, perawi ini boleh diterima. Hadis ini, matan ini boleh diterima dan sebagainya. Kita lepaslah. Baik. Yang kita tengah bahaskan ini apa? Ini namanya mabadi' asyarah. Mabadi' asyarah. Kalau Al-Fadhil Ustaz Faiz Al-Fatih, Faiz Al-Fatih seingat saya. Faiz apa saya tak ingatlah. Akademi Pemikiran Turas. Beliau pengasasnya memaklumkan ini sebagai makna titik tolak. Kalau Al-Fadhil Ustaz saya, Ustaz Khairul Azharul Margilan, maknakan ini prinsip. Prinsip. Jadi mabadi' asyarah. Dia ada matan dia tu. Kullu mabadi' asyarah. Haddu wal mawdu' thumma thamarah. Dia ada. Tu yang saya akan kongsi akan datang. Malam ni takut tak sempat. Baik, selesai. Yang kedua faidatuhu, yakni tamyizul hadis sahih min ghairi wa ma'rifatu ma yuqbalu minhu wa ma yurad. Yakni kita dapat membezakan sama ada membezakan di antara hadis itu sahih dengan hadis yang lain dan mengetahui hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Tu. Fadluhu, apa kelebihannya? Huwa min asyrafil ulum, dia adalah satu ilmu yang agung. Idh kerana innahu yata'allaku bi sunnati Rasulillah SAW. Kerana dia berkait dengan Rasulullah SAW. Maka dia mulia kerana bersangkutan dengan Rasulullah SAW. Baik. Ini kerana ilmu ini mulia kerana bersangkutan dengan Rasulullah. Maka hati kita yang sangat cinta kepada Rasulullah, maka akan ada komunikasi yang ada penggarapan kepada cinta Rasulullah, maka kita akan dimuliakan. Yang seterusnya min awali min sunnifu fihi. Siapa yang terawal menuliskan kitab ini yang pernah saya maklumkan pada pertemuan yang lepas pada kurun yang keempat. Orang yang pertama itu ada Al-Qadhi Abdul Muhammadul Hasan bin Abdul Rahman bin Khalal Ar-Ramahurmuzi yang meninggal pada tahun 360 Hijrah. Beliaulah orang yang pertama mengumpulkan daripada ilmu mustalahul hadis yang berasingan, lalu beliau kumpulkan. Itu ada jarh wa ta'dil dan sebagainya. Selesai. Ilmu hadis riwayah. Wa ilmun yashtamilu ala naqli ma udhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifati wa riwayati bi asanidiha wa dhabtiha wa tahrir alfaziha. Ilmu yang merangkumi apa yang disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW, baik dari segi kata-katanya, baik dari segi perbuatannya, baik dari segi pengakuan, baik dari segi sifat, dan meriwayatkannya dengan sanad-sanadnya, wa dhabtiha, mengingati, wa tahrir alfaziha, serta menyatakan lafaz-lafaznya. Maudu'uhu, saya minta maaf, tolong baca sendiri sebab itu memang tak ada apa-apa yang nak diterangkan kerana memang dah dimaklumkan. Bahkan saya rasa memang yang lain semua dah belajar ini sebab guru-guru memang akan tekankan mustalahul hadis dulu selalunya.
Baik ya. Jadi faedah itu dah boleh faham ma'rifatul manusibu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw wa taqrir aw sifati wa kafiyati iktida'u bi sunnati wal ihtiras min anil khata' fi naqliha anhu. Dan fadluhunya dan siapa yang terawal tu boleh baca sendiri. Kemudian ta'rifus sunnah ta'riful sunnah insyaallah 10.30 memang kita akan berhenti. Habis tak habis tajuk ni kita berhenti juga berhenti juga. Baik, definisi sunnah, ta'riful sunnah fil lughah al-tariqatu hasanah kana aw sayyi'ah. Yani jalan sama ada baik atau buruk. Kita ambil maklum perbahasan daripada sudut lughah ini dia merangkumi makna ayat. Bukan makna, merangkumi perkataan itu. Sunnah itu sendiri. Jadi kata Al-Fadhil Ustazah Fatimah binti Muhammadin, biasanya bila perkataan itu biasanya dia akan letakkan masdar, dia akan letakkan apa fi'ilnya, apa kalimah asalnya dan sebagainya. Jadi yang ini sebab itu al-tariqatu hasanah kana aw sayyi'ah. Dia secara umum saja. Wa fi istilah al-muhaddithin, ini disebutkan dalam kaedah iaitu ittifaq ta'ifatin muayyanatin fi makna fi fi makna muayyanin bilafzi muayyanin. Ya ini sepakat tentang sesuatu yang disepakati, taifatin sesuatu yang disepakati dengan makna yang disepakati, dengan lafaz yang disepakati. Disepakati oleh para alim ulama tu maksudnya. Jadi apa dia? Ma'udhifu ila nabi min qawlin aw fi'lin aw takrir aw sifati khilqiyah aw khuluqiyah aw sirah. Sirah. Jadi tak perlu diterangkan sebab memang dah boleh faham. Baik, penghujahannya sunnah itu adalah sandaran yang kedua, yakni sumber yang kedua bagi perundangan Islam yang mesti diikuti, wajib ittiba'uha, wajib ikut dan haram untuk kita berselisih dengan perkara tersebut. Selesai. Al-ayatul dalatu ala kepada ayat penghujahan sunnah ini, maaf saya suara dah mula nak hilang, jadi dia ni sikit. Baik, terpulang nak ambil mana satu dalil yang mana, tapi saya galakkan ambil yang nombor 2 dan nombor 4. Faqad ata Allah, faqad may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Dan yang kedua, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tu mudah. Baik, hukum amal dan dalilnya boleh baca sendiri, memang wajib dan haram untuk kita berbeza dengan hadis tersebut. Maka natuha fi tashri' al-islamiha wa manzilatiha, jadi berkenaan dengan kedudukan sunnah dalam perundangan Islam dan peranannya. Boleh lihat yang pertama, sunnah menerangkan Al-Quran. Ya, sunnah menerangkan tentang Al-Quran. Cukup takat tu je. Kalau dalam exam tulis itu ya, al-sunnah bayyinul Quran. Yang kedua, as-sunnah tu akadu maja'a fil Quranil Karim. Cukup takat tu je, ya, sampai koma tu boleh. Sunnah sebagai menguatkan apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-sunnah tufsilu mujammal Quran. Yang sunnah itu apa kita nak kata, dia dah menjelaskan secara tafsil, terperinci tentang perkara yang umum yang ada di dalam Al-Quran. Cukup sampai situ. Yang keempat, al-sunnah. Kejap, yang ni boleh pendek lagi ke ni? As-sunnah istiqlal bitashri'an sakatan Al-Quran. Sampai situ. Sampai ada koma tu. Yang ini sunnah menjadi sumber yang berasingan kepada perundangan Islam dalam perkara yang tiada nas dalam Al-Quran. Itu. Baik, selesai. Kita masuk yang seterusnya. Ikhtisasul ummah al-Muhammadiyah bil hifzi wal riwayati sanad wa matan. Yang ini pengkhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat yakni dalam menghafal, yakni dapat menghafal dan meriwayatkan sanad dan matan hadis. Penting untuk kita belajar dengan bersanad, penting untuk kita tahu matan tersebut. Jadi boleh baca secara sendiri. Qala Ibnu Hazminnya, qala Abu Ali Al-Jayyabinya, kemudian Ibn al-Mubarak dan juga Al-Imam Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Memang akan dikeluar dalam soalan, jadi kena ingatlah kenapa pentingnya ini, kerana al-sanad al-isnad silahul mu'min ataupun al-isnad minad din. Itu jawapannya. Baik. Bayani li ba'di mustalahat
tadawwaru bainal muhaddithin. Penjelasan tentang beberapa istilah yang biasa diperkatakan di kalangan ahli hadis, yaitu yang pertama, hadis itu wa ma huwa ma udhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'li aw takrir aw وصف وصف خلقي أي متعلق بالخلقة كوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان أزهر لوني أو وصف وصف خلقي أي متعلق بالأخلاق كوصفه بأنه كان أجود الناس. Baik, dengan makna hadis itu dengan makna sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW min qawli wa fi'li wa takri wa sifat khuluqiyya yang wasafu khalqi ayu muta'alliqu bil khilqah, ya ini berkait dengan sifat kejadian dan baginda Rasulullah SAW babu majah khalqi bil khilqah, seperti mana azharul launi, yakni seperti terangnya warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulit Nabi jadi kemerah-merahan sebab terkena pancaran matahari. Ya, kalau tak kena pancaran matahari, kulit Rasulullah itu tidaklah menjadi kemerah-merahan. Sebab itu sampai kepada sahabat Nabi menyebutkan mara'aitu qattu syai'an ahsana minhu. Tidak ada sesuatu yang aku lihat lebih indah ahsana minhu berbanding Rasulullah SAW. Memang Rasulullah lah paling cantik. Itu sampai ke peringkat sebagai demikian. Seperti terang warna kulitnya putih kemerah-merahan, atau sifat budi pekerti, yakni akhlak Rasulullah SAW seperti baginda adalah orang yang paling pemurah. Kedua, khabar muradiful lil hadis ala sahih, yakni maknanya sama dengan hadis mengikut pendapat yang sahih, namun ada pendapat yang lain seperti mana dalam kitab Taisir Al-Hadis, Mustalahul Hadis karangan Muhammad Al-Tahan, itu saya tak perlu sebutlah, kita sentuh dalam kitab ni saja. Al-khabar a'ammu minal hadis. Khabar itu lebih umum daripada hadis, disyumulihi maja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia merangkumi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada orang lain. Fakullu hadis khabar, maka semua hadis itu khabar, tapi tak semua khabar itu hadis. Yang ketiga, athar wal hadisul mauquf. Baik, hadis mauquf juga disebut sebagai athar, yang mana ia adalah kata-kata dan perbuatan daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terhenti pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila al-hadis mutlaqan marfu'an atau mauqufan atau maqtu'an. Itu boleh dilihat di bawah apa yang dimaksudkan hadis marfu', hadis mauquf dan hadis maqtu'. Yang keempat, apa itu sunnah? Muradifatul lil hadis bima'nahu sabiq, yakni pengertiannya sama dengan hadis seperti Wakila ma'udifu ila nabi min qawli aw fi'lin aw takrir. Kan jadi senang. Mustalahul hadis ni senang. Jangan kita rasa susah. Bahkan dia adalah markah percuma yang ada lebih kurang 30 markah. 30 markah ke? Bukan, 40 markah. Dalam tahriri dia 40 markah. 60 markah. Maaf, saya terlupa lah. Seingat saya 40. Ni kena nanti saya rujuk balik semula. Saya rasa saya tersilap tadi. Sama ada 30 atau 40. Tu saya terlupa. Baik. 40. 40. Terima kasih Sazah. 40. Ya, 40. 40 dan yang hadis itu 60. Baik. Yang kelima, sanad al-tariqatu al-mawsulatu ila al-matan. Yakni jalan yang menyampaikan kepada matan. Ayu yaitu silsilatul rijal al-mawsulatul lil matan, yaitu rantaian perawi yang sampai kepada matan. Ni kalau nak cantik saya cadang ikutlah, kalau nak beli kitab mana-mana silakan, tapi yang saya galakkan gunakan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Syekh Al-Imam Al-Tirmizi rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Ada ikutlah kitab-kitab tersebut mana yang ada sanad-sanad dia punya perawi-perawi. Memang ada hadatsana tu semua sekali tu ada di situ. Yang kedua, yang keenam, yang terakhir untuk sebelum kita tutup pengajian kita malam ni, ini al-matan ma yantahi ilahi sanad minal kalam. Yakni nasul hadis walaf nasul hadis walafzihi, yaitu ungkapan yang berakhirnya rantai
sanadnya ini teks hadis dan perkataannya. Maknanya yang kita sebutkan tadi solatana semua itu matan hadis. Perawinya yang itu yang kita sebutkan an Anas dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup takat tu untuk malam ni. Jam pun dah menunjukkan 10.27. Jadi saya rasa cukup takat tu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan Allah berkati dan Allah berikan kebaikan kepada kita kehidupan dunia dan akhirat untuk beramal dengan apa yang kita telah pelajari, dan mudah-mudahan Allah rahmati para guru kita yang mudah-mudahan dengan itu memberikan kebaikan kepada guru-guru kita untuk panjang umur dan terus berkhidmat kepada ummah, dan kita dapat menumpang keberkatan mereka. Wallahu a'lam. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tutup dengan tasbih kafarah salatul as. Subhanakallah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum ahsanal jaza. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sesekali